Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Cerita-cerita yang boleh jadikan iktibar dan juga pengajaran untuk kita semua. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita serta memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 cerita hari ini. Ketiga-tiga cerita yang Abang dapatkan hari ini dihantar melalui email. Jadi cerita yang pertama ni yang hantarnya adalah Atan, berlaku pada tahun 2018. Dia bekerja sebagai seorang security. Sebenarnya cerita ni boleh dikatakan cerita seram-seram lawak sikit. Pada tahun 2018, Atan bekerja dekat satu company tapi sebagai seorang security yang menjaga satu bangunan. Kalau tak silap abang, bangunan tu ada berdekatan dengan Federal Highway. Dia kata dia kerja kat situ tak adalah teruk sangat. Okey je, cumanya yang menjadi teruk adalah dia ada shift petang, ada pagi dan juga ada shift malam. Pertama kali dia kerja dekat situ adalah hari pertama dia kerja kena shift malam, berlaku satu peristiwa yang sangat-sangat menyebabkan dia rasa kecut perut. Hampir-hampirlah nak berhenti kerja. Pada waktu tu, itulah pertama kali shift malam, dia bertugas dengan seorang lagi kawan dia yang namanya Zailani. Waktu dia bertugas tu memang macam biasa sebagai seorang security, dia kena buat pemeriksaan clocking, namanya clocking. Buat pemeriksaan di sekitar bangunan dalam pada jam-jam yang tertentu, pukul 1, pukul 3 dan juga pukul 6. Dekat dalam kawasan office dia tu, kebanyakan daripada kawasan memang tidak dinyalakan lampu, semuanya bergelap, terutama di kawasan sekitar office. Semuanya digelapkan kecuali lampu yang menyala adalah lampu di kawasan pondok pengawal aja. Jadi dengan kata lain, kalau dia nak buat pemeriksaan di seluruh bangunan, dia kena gunakan lampu picit. Dalam banyak-banyak kawasan dekat dalam office tu, ada satu kawasan yang menjadi kegerunan semua orang-orang yang bertugas, security yang bertugas pada waktu malam, iaitu kawasan satu pokok kering. Dia kata pokok tu dah lama ditanam tapi susah nak tumbuh ataupun susah nak dapatkan dia punya daun. Kerana kebanyakan daripada tahun-tahun pokok tu hidup, dia memang tak banyak daun. Dan kalau tengok daripada jauh, bentuknya macam pokok mati. Cumanya bila tengok dekat-dekat, tahulah pokok tu hidup. Kenapa pokok tu macam pokok mati? Orang-orang kat situ beritahu pokok tu tempat makcik Rockers suka duduk bergayut. Jadi dengan kata lain, mungkin makcik Rockers tu bawa elemen-elemen panas menyebabkan pokok tu tidak lagi tumbuh dengan cantiknya. Itulah kebanyakan orang yang percaya dekat situ. Pada satu malam tu 2018, sebut 2018 banyak kali kan. Jadi pada satu malam tu 2018, dia kena merayau. Kawan yang bertugas dengan dia pada waktu tu, Zailani, waktu tu tak sihat. Dia duduklah dekat pondok pengawal seorang-seorang. Nak tak nak, Atan kena buat pemeriksaan sendiri. Dia pun capai lampu picit, dia pun pergilah merayau di kawasan office yang sepatutnya dia periksa tu kan. Merayau, bawalah lampu picit dalam keadaan jalan perlahan-perlahan untuk pastikan jiwa tu tak terasa takut sangat. Dia pun sambil berjalan sambil menyanyi-nyanyi. Tiba-tiba baru dia perasan dia dah sampai dekat satu selekoh dekat kawasan office tu yang mana terletaknya pokok kering yang abang ceritakan tadi. Cumanya bila dia nak sampai dekat pokok tu, dia dah mula rasa huru-hara sebab dah teringatlah macam-macam cerita yang orang ceritakan pasal pokok tu. Ada makcik Rockers bergayut lah, apa benda yang duduk dekat situ, toyol lah, apalah semualah, termasuk Encik Balan-Balan. Jadi dia pun dalam keadaan yang takut-takut nak berani, dia pun melintaslah dekat kawasan pokok tu. Bila sampai dekat kawasan pokok tu, melintas saja dia bau satu bau wangi, macam bau minyak wangi, tapi lebih kepada bau kasturi. Jadi dia diam je lah untuk mengelakkan daripada perasaan takut. Dia lagi dah kuat dia menyanyi, nonang dia menyanyi. Jadi waktu dia melintas tu memang bau wangi tu sangat kuat, tapi dia teruskan langkah. Tiba-tiba entahlah dia kata macam mana, ada bunyi sesuatu seperti benda jatuh dekat kawasan pokok tu. Secara automatik, kita panggil sebagai refleksi lah kan, dia punya
apa yang kita buat selepas kita nampak sesuatu, kita dengar sesuatu, dia pun ambil lampu picit, dia menghalakan lampu picit dia ke arah bunyi mana datangnya benda jatuh tadi. Tiba-tiba dia nampak bunyi tu datang daripada pokok kering yang dia baru aja melintas. Rupanya dekat atas pokok tu ada makcik rocker tengah berdiri. Waktu tu pula dia rasa macam nak terkencing, nak terberak, nak terbuang air besar. Dia teruslah berlari keliling bangunan tu. Dia punyalah dalam keadaan ketakutan. Dia terlupa dia dah keliling bangunan tu 2 kali. Gugang-gugang. Dah melintas depan pokok tu 2 kali. Kali kedua dia melintas depan pokok tu, kakak Rokus tu tergelak-gelak. Agaknya dia pun terhibur. Takut sangat kau dengan aku. Sampai kau 2 kali kau mengelilingi bangunan ni, sampai kau tak perasan 2 kali kau melintas depan aku. Kiki dia gelak. Waktu tu baru dia perasan dia dah terbuat silap besar. 2 kali dia pusing bangunan tu. Dia terus masuk dekat dalam pondok pengawal. Dia ceritakan dengan Zailani apa yang dia nampak. Zailani tu cakap apa? Salam perkenalan. Itu je. Dan itu bukanlah satu salam perkenalan yang menyeronokkan. Memang tak seronok. Sejak daripada tu habis je peristiwa tu, besoknya demam lah 2 hari. Macam biasalah, sebab kita dah terkejut lah nampak atau dengar sesuatu yang bukan daripada alam kita. Mestilah perasaan kita dan badan kita susah nak menerima keadaan tu. Demam lah jadinya. Jadi itu adalah peristiwa pertama. Salam perkenalan, permulaan dia kerja dekat situ. Tapi peristiwa yang kedua ni buatkan dia rasa macam lebih berani bila berhadapan dengan alam sebelah. Ceritanya macam ni. Kes yang kedua ni berlaku pada tahun 2021. Dia masih lagi bekerja dekat tempat yang sama, company yang sama dan sebagai seorang security. Dia pun bertugas macam biasa pada malam tu dengan Zailani. Sama-samalah bertugas. Jam menunjukkan lebih kurang pukul 1 pagi pada waktu tu. Jadi disebabkan cuacanya agak panas, mereka berdua pun keluarlah daripada pondok pengawal, duduklah dekat tepi longkang kawasan pondok pengawal tu dengan isap rokok sambil berborak-borak. Tengah-tengah sedap berborak tu, tiba-tiba si Zailani ni terus bangun berdiri masuk dekat dalam pondok pengawal. Tak cakap apa-apa, tak ada nak minta izin ke, nak menyapa ke, tak ada. Dia terus bangun berdiri masuk dalam pondok pengawal. Lepas tu duduk aja dekat kerusi dekat dalam pondok pengawal ni. Si Atan ni pelik juga dah kenapa kawan aku ni tiba-tiba macam tu. Waktu tu dia tak sempat nak tanya, tiba-tiba dia dapat mesej. Dia dapat mesej daripada seseorang. Rupanya yang hantar mesej tu adalah makwa dia. Sekarang dah jadi ex dah, dia kata. Makwa dia pun ada mesej. Dalam mesej tu makwa dia adalah buat beberapa bantahan lah, dengan kata lain bunga-bunga pergaduhan lah. Pada waktu tu dia tengok mesej daripada makwa dia memang lain macam ni. Ini memang perlu diterangkan, perlu ditelefon segera. Dia pun angkat telefon, dial nombor makwa dia, teruslah telefon. Dia pun bercakaplah dengan makwa dia. Ceritakan benda yang sebenar pada waktu tu. Waktu dia tengah bercakap dengan makwa dia tu, dia sempat juga bangun dan pandang ke dalam bilik pondok pengawal. Dia tengok si Zailani masih lagi duduk dekat situ dengan keadaan menggigil-gigil. Tak berani dia nak angkat muka. Tapi dia ni tengah panas hati ni, tengah berborak dengan makwa dia ni, nak membetulkan keadaan ni. Dia cerita. Lepas tu dia keliling lah pondok pengawal tu 3-4 kali. Tapi tetap juga tengok Zailani dalam pondok pengawal tu dalam keadaan menggigil-gigil. Entahlah, dia kata hati dia tengah panas pada waktu tu. Dia tengah bergaduh dengan makwa dia. Tiba-tiba depan dia, lebih kurang 10 langkah daripada dia, muncul makcik rockers tengah berdiri. Tahu tak dia buat apa? Dia pergi dekat makcik rockers tu. Dia boleh maki makcik rockers tu. Dia kata, aku tak takut dengan kau. Aku tengah sakit hati ni. Dia cerita apa yang masalah terbuku dekat hati dia, yang dia tengah bergaduh dengan makwa dia depan makcik rockers. Dia dah terlupa yang depan dia adalah makcik rockers pada waktu tu. Dia pun mengamuk. Lepas mengamuk tu, dia pun masuk dekat dalam pondok pengawal, tutup telefon, masuk dalam pondok pengawal. Dia duduk. Dia rasa pada waktu tu, selepas 10 minit baru dia perasan, aku tadi mengamuk depan makcik rockers. Kenapa dia diam lah? Agaknya aku terlalu garang agaknya dengan dia. Perlu aku berlembut-lembut sikit ke? Jadi pada waktu tu dia pun dalam keadaan blur-blur alam. Dan sampailah tiba-tiba azan subuh. Dengan kata lain, sewaktu dia mengamuk dengan makwa dia tu, lebih kurang 3-4 jam jugalah nak menegakkan kebenaran tu. Siapa yang ada pengalaman faham lah kan. Dah tak jadi takut hantu dah. Hantu duduk depan pun dah tak jadi. Dia makinya hantu tu. Faham tak? Maksudnya apa tu?
masalah dengan pasangannya adalah masalah yang lebih besar berbanding masalah nampak rockers. Pada esok harinya, hari kedua dia bertugas, dia tanya dengan Zailani, sebenarnya apa yang berlaku, apa yang kau nampak? Dia kata waktu tengah berborak tu dia memang nampak makcik rockers. Lepas tu dia bangun, dia masuklah dekat dalam bilik. Itulah yang dia buat. Tapi yang dia makin pelik adalah dia tengok si Atan ni memaki-maki pokok yang ada dekat sebelah pondok pengawal tu. Lepas tu Atan beritahulah sebenarnya dia bukan memaki-maki pokok tu, cuma dia memaki makhluk yang muncul dekat depan dia. Entahlah, dia kata pada waktu tu dia dah tak ada rasa takut dengan makhluk tu, dia cuma rasa sakit hati dengan makwa dia dan cuba menegakkan kebenaran. Tiba-tiba benda tu muncul dengan benda tu aku makinya. Sejak daripada tu tak pernah lagi dia rasa takut dengan makcik rockers. Jadi ubat rupanya. Cerita yang kedua juga disampaikan melalui email. Yang sampaikan cerita kali ini adalah Ira. Dia kata dia nak ceritakan pengalaman dia waktu bercuti dekat Cameron Highland. Disebabkan dia bercuti agak tergopoh-gopoh, jadi dia tak sempatlah nak booking tempat percutian yang seeloknya. Kebanyakan daripada tempat percutian semuanya dah penuh. Jadi dia jumpalah satu tempat hotel yang terletak di belakang Petronas Berincang. Abang pun tak ingat hotel yang mana. Tapi dia kata dekat belakang Petronas Berincang, dekat situ dia dapatlah satu apartmen murah. Nanti dia ajaklah 3 orang lagi kawan dia bercuti sama-sama dengan dia. Kawan mana yang tak seronok bila percutian terutama sewa bilik nak ditaja, seronok je lah kan. Jadi dia pun pergi, hari yang ditetapkan, dia orang pun berempat pergilah bertolak daripada KL sampailah dekat Cameron Highland. Jadi cari-carilah hotel tu. Jumpalah pada waktu tu pukul 5 petang. Bila sampai dekat kawasan hotel tu, dia agak pelik lah sebenarnya. Sebabnya walaupun hotel tu dia punya sewanya agak murah, tapi keadaan di kawasan parking tak banyak kereta. Tapi bila dipikir-pikirkan semula, logik juga sebab pada waktu tu bukanlah waktu cuti sekolah. Dan dia bercuti pada waktu tu di tengah-tengah minggu hari bekerja. Hari Selasa, Rabu, Khamis. Tidur dekat hotel tu 3 hari 2 malam. Jadi dengan kata lain, logik jugalah kat kawasan parking memang tak banyak orang sebabnya bukan cuti sekolah. Tak ada apalah. Pukul 5 petang pada waktu tu. Jadi dia pun berjumpa dengan tuan rumah di kawasan bawah tempat penginapan dia. Dan dapatkanlah kunci. Selepas diberikan kunci, mereka berempat pun naiklah dekat atas bilik. Sampai dekat bilik, mula-mulanya nampak macam okey je biliknya. Tak adalah ada rasa perasaan seram-seram ke apa. Cumanya yang menjadi pelik adalah setiap sudut bilik ditempatkan dengan sebuku sabun mandi. Tapi sebuku sabun mandi tu bukan diletakkan dekat atas almari ataupun atas kerusi, tapi diletakkan di sudut-sudut bilik. Kalau tujuan sabun buku mandi tu diletakkan untuk mewangikan bilik ataupun mewangikan rumah apartmen tu, tak ada pun bau wangi, bau macam bau rumah tinggal aja. Dia kata, kenapa pula tuan rumah ni nak letak sabun di setiap penjuru bilik? Ni tuan rumah ni sebenarnya Cina, dia kata. Dia pun diam je lah. Mungkin ada petua-petua di kalangan orang-orang Cina yang kata meletakkan sabun buku tu adalah untuk mendatangkan tuah. Tu mungkin lah kan. Dia pun diam je lah. Dekat dalam bilik tu, dekat dalam apartmen tu, dia ada 3 bilik. Jadi bilik pertama, Ira duduk dengan kawan dia. Bilik kedua dengan bilik ketiga diduduki oleh kawan dia yang berlainan lah. Dengan kata lain, bilik pertama 2 orang, bilik kedua dengan bilik ketiga seorang-seorang. Jadi malam tu sebelum tidur, Jadi malam tu selepas habis diorang mandi-mandi, diorang pun keluarlah semula. Waktu tu memang tak banyak kereta. Lebih kurang pukul 9 malam lah masa tu. Diorang keluarlah daripada apartmen tu nak pergi cari makan. Jadi diorang pun pergilah merayau-rayau dekat kawasan Berincang. Dia jumpalah tempat makan yang bagus-bagus dengan keadaan cuaca sejuk-sejuk. Dia kata hirup tom yum memang sedap. Nak pula pada waktu tu kawasan tempat dia orang tinggal tu agak tinggi, jadi cuacanya sejuk, memang makan tom yum lah yang sedap kan. Dia orang pergi keluar makan sebenarnya taklah begitu lama sangat. Daripada pukul 9 malam, pukul 10 malam dia orang dah balik semula. Tapi bila sampai dekat kawasan parking tempat dia orang menginap tu, punyalah dia sakit hati. Sebabnya tak ada pun parking. Semua kereta penuh. Tadi tak penuh pula. Tadi kosongnya banyak. Ini mana pula manusia ni datang dengan keadaan perasaan yang marah-marah,
manja. Dia pun dengan kawan-kawan dia berempat pergilah naik ke atas apartmen tempat dia orang menginap. Sampai masuk dekat dalam bilik lebih kurang pukul 10 lebih macam tu dah 10.30. Kedua-dua kawannya yang duduk bilik kedua dan bilik ketiga dah pun masuk ke dalam bilik. Tujuannya nak tidur awal sebab tadi bertolak perjalanannya agak jauh. Jadi bila dah sampai dekat dalam bilik tu, siap-siapkan badan untuk sedia untuk tidur. Jadi Ira dengan kawan dia pada waktu tu yang tinggal dalam satu bilik tak bercadang nak tidur awal. Diorang pun berborak-borak lah. Banyak benda-benda yang diorang borakkan. Tengah-tengah borak tu lebih kurang pukul 12.30 malam. Tiba-tiba berdentum-dentum dia dengar bunyi pintu daripada bilik yang kedua dan bilik yang ketiga. Dan tiba-tiba dua orang kawan dia daripada bilik yang berlainan menyebru masuk ke bilik diorang. Jadi Ira tanya, kenapa pula kau tiba-tiba datang bilik ni? Ada masalah apa-apa? Tak ada masalah apa-apa. Rasa tak seronok pula nak tidur seorang. Aku rasanya nak tidur dengan korang malam ni. Jadi disebabkan tak nak bertanya apa-apa, dia orang pun tidurlah dekat dalam satu bilik yang sama berempat. Heritlah tilam. Sebab tilam tak banyak kan. Jadi heritlah tilam daripada bilik kedua dengan bilik ketiga. Dia orang tidur sebilik dalam malam tu tidur sebilik 4 orang. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba Ira dapat satu panggilan telefon. Entahlah dia kata kenapa tiba-tiba pukul tengah malam. Ni dah tidur lah ni, ceritanya dah tidur. Lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, tiba-tiba dia dapat panggilan telefon. Dia pun angkat lah panggilan telefon tu dalam keadaan mamai. Sebab mungkin dia kata keluarga dia telefon ke, ataupun saudara mara telefon ke nak menyampaikan berita-berita ke. Tengah-tengah malam kan, siapa pula yang telefon. Jadi dia angkat lah panggilan telefon tu. Tapi bila dia angkat panggilan telefon tu, di hujung talian tu tak dengar pun suara orang, bunyi senyap aja macam tu. Jadi dia letaklah telefon tu semula. Jadi dia pun sambunglah tidur. Bila besok pagi dia cek semula siapa pula yang telefon. Rupanya yang telefon tu adalah salah seorang daripada kawan dia yang tidur dengan sebilik dengan dia pada malam tu. Jadi dia tanya dengan kawan dia, malam tadi kau call aku ke? Aku tengok ni ada call ni, aku pun angkat. Aku tak tahu kenapa call aku, apa tujuannya. Lepas tu kawan dia cakap, weh, kau nak tahu sebenarnya telefon aku tu aku letak dekat bilik aku tak bawa, lupa nak bawa masuk dalam bilik. Jadi dengan kata lain, siapa yang telefon kau? Jadi bila dengar macam tu, empat rasa tergelak-gelak lah. Tergelak-gelak ketakutan. Gelak tu semata-mata untuk menghiburkan hati. Itulah cara untuk menghiburkan hati, nak menghilangkan perasaan gundah gulana. Gelak. Sebenarnya tengah takut ni, siapa pula yang telefon. Memang ada telefon daripada handphone kawan dia, yang pada waktu tu handphone kawannya terletak dekat bilik kawan dia, dan dia tak bawa pun handphone tu pada malam tu. Siapa yang telefon Ira pada malam tu memang jadi tanda-tanda persoalan. Jadi untuk menghilangkan perasaan takut, diorang pun pergilah keluar berjalan-jalan, mengambil gambar OOTD di sekitar kawasan Cameron Highland. Jadi pada malam kedua tu, selepas makan malam kedua tu, sebenarnya itu adalah malam terakhir diorang duduk dekat situ, dan besok paginya diorang dah check in. Tapi diorang tak sangka pada malam tu berlaku satu peristiwa yang sangat pelik dan menakutkan. Tengah-tengah dia orang tidur tu, tiba-tiba salah seorang daripada kawan dia orang terbangun dan kejut semua orang yang ada dalam bilik tu. Dia orang tidur satu bilik, masih lagi 4 orang. 2 bilik lagi setakat nak letak beg je, tak tidur dalam tu. Jadi bila Ira dikejutkan dengan kawan dia tengah-tengah malam pukul 3 pagi, kenapa pula kau kejut aku? Dia kata, entahlah kenapa aku rasa perut aku memulas-mulas macam nak makan. Tadi kan kita dah makan banyak ikan siakap 3 rasa, tom yum campur. Tak boleh, dia kata aku lapar sangat. Jadi bila dengar macam tu, tak berani nak keluar bilik 2 orang. Jadi dia orang berpakat-pakat 4 orang keluar daripada bilik semata-mata nak pergi ke kawasan dapur untuk masak Maggi. Sebab dah kawan ni seorang ni dah macam nak putus nyawa lah orang kata, sebab gastrik punya pasal. Jadi dia orang keluar daripada bilik dalam keadaan yang tak syak apa-apa. Bila dia orang pergi ke kawasan dapur, berlaku satu benda yang sangat janggal. Sebabnya tingkap bilik dapur, tingkap dapur rumah diorang terbuka dengan luasnya, seolah-olah macam ada orang yang buka daripada luar. Pada waktu tu keempat-empat diorang, termasuk Ira punyalah terkejut. Untuk mengelakkan daripada benda-benda pelik berlaku, terpaksalah diorang berusaha untuk tutupkan semula tingkap tu. Siapa pula yang buka tingkap di tengah-tengah malam? Bila diorang tutup tingkap tu, dan salah seorang daripada kawan dia masak Maggi. Tengah-tengah masak Maggi, memang betul-betul jelas Ira kata dekat kawasan tingkap tempat
tingkap dapur tu bunyi orang menangis. Jadi pada malam tu bila dah dengar bunyi orang menangis, mana ada lagi orang yang berani nak duduk dekat situ nak tanya siapa nangis, kenapa nangis, memang tak ada. Dia orang matikan api, tak sempat nak makan Maggi, empat-empat masuk dekat dalam bilik. Dah empat-empat orang ni menggigil. Bila dah empat-empat orang menggigil, masih dengar lagi pada waktu tu bunyi perempuan menangis dekat tingkap luar kawasan dapur. Dah keadaan ketakutan lah dengan tak boleh nak tidurnya. Kawan pula seorang tu lapar. Jadi merakaslah, carilah apa-apa benda yang ada dekat dalam beg. Adalah pula roti vanila. Dibagilah pada kawannya yang dalam keadaan lapar tadi sekurang-kurangnya untuk mengalas perut. Jadi diorang ni bertidur berhimpit-himpit dekat atas katil selama 4 orang. Entahlah dia kata, Ira kata entah bila dia tidur. Tapi sepanjang masa sebelum diorang terlelap, memang diorang dengar bunyi suara perempuan menangis dekat kawasan tingkap di luar bilik di kawasan dapur. Sejak daripada tu, diorang tak berani lagi nak bercuti dekat Cameron Highland dan menempah bilik yang terletaknya di belakang Petronas Berincang. Cukuplah, takut terjumpa dengan bilik yang sama. Cerita yang ketiga ni datangnya daripada Safa. Safa nak ceritakan pengalaman dia tentang mandi air yang dirukiahkan dan air limau. Bagi abang susun sikit. Dia nak ceritakan pengalaman dia macam mana selepas dia rasai mandi air limau yang dirukiahkan. Ceritanya tak pula dia bagi tahu dekat abang lokasi sebenar cerita ni, tapi boleh dijadikan pengajaran juga pada masa yang sama. Waktu tu kata Safa pada tahun 2002 lah cerita, 2022 cerita ni berlaku. Satu malam tu dia mimpi benda-benda yang pelik tau. Dia mimpi dia penggal kepala bapak dia. Lepas tu dia mimpi dia buang air dekat dalam tandas yang luas. Jadi bila besok pagi tu dia ceritalah dengan kawan dia. Kawan dia satu office, ceritalah dengan kawan dia sebenarnya apa dia mimpi malam tadi. Jadi kawan dia cakap mungkin ada benda-benda yang kau terlangkah ke, ataupun ada benda-benda tempat yang kau melintas yang menyebabkan ada benda, maksudnya makhluk alam lain yang datang yang menempel dengan kau, yang dengking kau dalam tidur agaknya. Jadi bila dengar macam tu, Safa pun macam antara ya tak ya. Dia kata nak percaya pun susah juga. Jadi dia pun biarkanlah benda tu berlalu pergi macam tu je. Jadi bila besoknya malam kedua pula dia tidur. Malam kedua dia tidur tetap juga dia mimpi benda-benda pelik. Tapi dalam mimpi yang kedua ni, dia punya mimpi lebih menakutkan daripada malam yang pertama. Iaitu dia mimpi bapak dia meninggal, mak dia meninggal, dan dia mimpi rumah dia orang terbakar. Jadi bila besok pagi dia jumpa dengan kawan dia lagi, dia cerita dengan kawan dia, mimpi malam yang kedua ni lagi teruk daripada mimpi yang pertama. Jadi kawan dia pun bertanyalah dengan pakcik. Kawan dia ada seorang pakcik. Pakcik dia boleh katakan bomoh lah, bagus jugalah dia kata. Jadi dia cerita dengan pakcik dia. Pakcik tu pun beritahu kenapa dia mimpi benda-benda yang pelik-pelik. Sebab dia kata itu tanda-tandanya hijab dia akan senang terbuka. Dia pun antara nak percaya dengan tak percaya. Dia je lah, dia kata okeylah tak apalah, tengoklah malam yang ketiga ni aku ada mimpi benda-benda pelik pula. Kalau ada mimpi benda-benda pelik, bolehlah aku cerita dekat kau, dia kata. Nanti bolehlah kau tolong-tolongkan tanyakan dengan pakcik kau tu, mana-mana tahu ada penawar-penawar ke apa-apa yang boleh dibuat. Jadi untuk malam yang ketiga, dia mimpi sekali lagi benda yang pelik. Dia berenang dekat tengah lautan. Selepas itu dia rasa macam dia dalam keadaan yang nak meninggal. Dengan keadaan, malas nak ceritalah sekarang pukul 12.30 malam kan. Jadi dia kata dalam keadaan dia nak diuruskan untuk kematian. Pada waktu tu bila dia bangun daripada tidur, dia rasa satu badan dia menggigil-gigil. Dia tak tahulah kenapa malam yang ketiga ni mimpi dia betul-betul pelik. Jadi dia esok paginya beritahu kawan yang sama. Dia beritahulah tentang mimpi dia ni, dan kawan dia beritahulah pakcik dia melalui WhatsApp. Tu pakcik dia cakap apa? Betul lah, itu adalah tandanya hijab engkau akan terbuka dengan senangnya dan kamu akan nampak sesuatu yang bukan daripada alam kita. Berderau juga bila dengar jawapan daripada seorang pakcik. Kata nak percaya tak percaya tu susah juga, sebab pakcik ni memang pakar dengan alam-alam sebelah ni. Jadi si Safa pun tanya dengan kawan dia, ada tak cara untuk menutup hijab ni? Kata kawan dia, ada caranya, nanti aku tanya dengan pakcik aku, apa-apa pun nanti aku akan beritahu kau besok. Bila besok paginya
Malam yang keempat dia tak mimpi apa-apa lagi. Dia tak adalah mimpi yang benda pelik-pelik. Dan bila bangun pagi, pergi kerja, dia jumpa dengan kawan dia cakap, ini aku bagi air ruqyah berserta dengan limau. Jadi pakcik aku minta engkau mandi, engkau limau tu kalau boleh sapukan dekat kawasan-kawasan badan untuk mengelakkan benda-benda yang pelik-pelik menghinggap dekat badan kau. Dengan kata lain, hijab kau akan tertutup, tak akan terbuka. Jadi bila petang tu balik daripada kerja, dia teruslah mandi pakai air limau. Malam tu tak ada mimpi apa-apa. Itu dah diruqyahkan juga kan. Malam tu dia tak ada mimpi apa-apa. Macam biasa, bila esok paginya berlaku satu benda yang sangat pelik. Pada waktu tu dia datang awal. Selalunya office buka pukul 8 pagi, tapi dia datang sampai office pukul 7 pagi. Seorang pun belum ada lagi dekat kawasan office. Dan dialah yang buka lampu office tu. Dengan kata lain, dekat office tu dia tercetuk je seorang-seorang dekat office tu. Tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba dia rasa macam dekat depan dia ada orang. Dia pun angkatlah muka sebab office dia tu dipisahkan dengan kubikel kan. Jadi dia angkatlah muka, dia tengok ada seorang pakcik lelaki pakai baju kemeja biru lusuh dengan rambutnya agak panjang. Jadi dia tengoklah pakcik tu. Entahlah tiba-tiba dalam keadaan sekelip mata pakcik tu hilang, menggelabah. Dia kata pada waktu tu, apa hal pula, macam tiba-tiba ada, tiba-tiba tak ada. Mana pergi pakcik tu? Dia terus berlari keluar daripada office. Bila kawan-kawan datang masuk office pukul 8 pagi, baru dia berani nak masuk office. Kawan-kawan tanya juga, kenapa kau duduk kat kawasan luar office? Kenapa tak duduk dalam? Tak ada apa-apa. Dia kata dia okey je. Sebenarnya dia ketakutan sebab dia nampak seorang lelaki. Dia yakin pakcik yang dia nampak tu bukanlah bekerja dekat company tu. Tak tahulah pakcik tu datang daripada mana, kenapa dia muncul dekat depan-depan. Jadi bila hari tu dia jumpa dengan kawan dia, dia tanya dengan kawan dia, dia beritahu yang dia nampak pakcik tu. Atau kawan dia kata, tak apalah besok aku akan tanyakan dengan pakcik aku apa yang kau nampak ni. Jadi dia balik rumah, tengah-tengah dia berehat-rehat dekat rumah, habis dia kerja, tiba-tiba dia dapat WhatsApp daripada kawan dia. Kawan dia cakap apa? Pakcik aku suruh kau mandi lebih kerap lagi dengan air ruqyah dan limau yang diberikan untuk mengelakkan daripada hijab kau terbuka. Jadi petang tu dia bukan setakat mandi, dia tenyehnya limau dekat setiap seluruh badan dia. Kat sini, tang sini, habis dah dia tenyeh kat leher semua untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku ataupun ternampak benda yang bukan-bukan. Jadi besok paginya dengan keadaan yang yakinnya, dia yakin dia dah punya hijab dah tertutup, dia pun buatlah kerja. Kejadian yang kedua ni kalau tadinya pagi, yang ini waktu petang. Pada waktu tu jam menunjukkan pukul 5.30 petang. Semua orang dah balik daripada kerja. Memang tak ada orang yang ada dekat office tu. Dia pula bercadang untuk balik lewat lebih kurang pukul 6.30 petang. Jadi dia pun teruslah buat kerja. Dekat atas meja dia ada cermin muka. Biasalah budak-budak perempuan kan ada cermin muka. Kalau nak tengok muka ke nak tacap-tacap tu, cermin tu lah yang digunakan. Tengah-tengah dia buat kerja tu, entahlah macam mana tiba-tiba dia terpandang ke cermin muka yang terletak atas meja dia. Dan daripada cermin muka tu dia nampak dekat belakang dia ada pakcik yang sama yang dia nampak semalam duduk tercegat dekat belakang dia ni, dengan muka dia yang blur, dengan bajunya warna biru kelusuh-lusuhan, rambutnya panjang sampai ke bahu. Waktu tu dia kata dia dah nak terkencing, dia tak boleh nak buat apa duduk depan komputer tu. Dia diam aja kat situ. Tolonglah, dia kata, pergi daripada sini. Dalam keadaan menggigil-gigil tu, apa yang diingat adalah Allahu Akbar. Itu je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk zikir benda tu sampailah dia tengok dekat cermin muka pakcik tu dah tak ada lagi. Dia pun terus keluar daripada office dia, terus balik rumah dalam keadaan menggigil-gigil, hampir nak demam. Dia sempat juga tanya dengan kawan dia, apa yang berlaku sebenarnya? 2 hari aku baca, aku mandi dengan air ruqyah yang pakcik kau bagi, aku nampak benda pelik-pelik. Tiba-tiba kawan dia mesej, sorry lah babe, aku dah tanya dengan pakcik aku. Dia kata air ruqyah yang dia bagi dengan limau tu sebenarnya air wangi kalau ada dekat alam sebelah. Dengan kata lain, bila kau mandi dengan air tu, badan kau akan berbau wangi dan kau akan menarik perhatian makhluk-makhluk alam sebelah untuk mendekati kau. Ya Allah, dia kata, sejak daripada tu dia tak mandi lagi air yang diberikan oleh kawan dia. Lantok lah cakap apa, tapi sejak daripada tu dia taklah mimpi benda pelik-pelik lagi, dan dia tak pernah jumpa lagi dengan makhluk-makhluk pelik dekat dalam office dia.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan. Ni ketiga-tiga ceritanya santai-santai aja, tak adalah berat sangat ceritanya kan. Ini pun sempena hari Ahad. Hari Ahad yang nak balik daripada kampung ke office, ke rumah semula, bolehlah dengarkan cerita abang, jadikan hiburan. Jadi pada siapa yang nak beli sambal lara dan juga perapan sate, juga coklat moist, masih lagi abang jual, masih lagi ada di link-link yang abang sediakan dalam bawah setiap video. Boleh tekan pembelian melalui Shopee. Senang nak buat pembayaran nanti kan, senang nak hantar, alamatnya senang. Jadi terima kasih dengarkan cerita abang sekali lagi. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.